41. Kat mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Allahumma aftah fil ilmi wa arifin kama fatata ala nabiyika wa rasulika wa ala imika salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matil iman wal islam wa kafa bihi man ni'mah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita sambung lagi pengajian ilmu fiqh dalam kitab Sabilal Muhtadin, mana kita dah sampai pada muka surat 41. Kita dah sampai muka surat 41 pada baris yang di tengah dan yang kedua. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ani iyaya wa iyyakum bi. Dan yang kedua daripada ain najis yang boleh jadi suci. Jadi kita dah baca pada pengajian lepas, benda najis nak jadi suci ni dua je. Benda najis tapi boleh jadi suci. Yang pertama dengan proses takhallul, ini pencukaan. Arak yang diperam sehingga menjadi cuka. Arak tu benda najis, kemudian cuka tu suci dengan cara pencukaan. Kalau dalam apa orang putih ni apa? Proses bukan fermentation. Fermentasi. Itu satu. Yang kedua dengan cara disamak, dibaung. Iaitu apa tu? Yakni segala kulit-kulit bangkai. Nabi kata kulit bangkai ni termasuk binatang yang tak dimakan. Termasuklah buaya, termasuklah kulit rimau, kulit kangaroo, kulit apa saja kulit. Kulit bangkai yang lain daripada anjing dan babi. Kulit. Dia kata kulit tu kulit lah, tak masuk bulu. Bulu hukum dia lain. Dalam fiqh ni, bulu lain hukum, kulit lain hukum, tulang daging lain hukum, gigi lain hukum, biji mata lain, semua ada bahas. Tu fiqh tu, menghalusi satu-satu. Jadi sini yang dikata sini, yang dikata ni kulit. Apa ambil tu? Kulit bangkai. Yang lain daripada anjing dan babi. Jadi tujuan syarak membolehkan ni kerana zaman dulu banyak kulit ni memang benda yang keperluan. Untuk dibuat kantong air, kulit dipakai untuk buat pakaian, rumah, kemah, tempat tinggal, permaidani, semua kulit. Zaman sekarang ni plastik. Dah tak natural. Zaman dulu kulit. Kulit ni asas, benda keperluan. Kita kena faham. Zaman dulu pakai kulit ni biasa je. Zaman sekarang kalau pakai kulit, wah, kaya, mahal, beg kulit, kasut kulit. Wah, sebab banyak benda palsu. Plastik. Kulit dia lain. Kita pakai beg kulit. Padahal benda tu biasa dulu. Memang keperluan. Sebab tu dibolehkan syarak menjadi suci dengan cara disamak. Tapi lain pada kulit anjing dan kulit babi. Tak boleh kita tengok, wah, anjing ni cantik lah, ada bintik-bintik hitam dengan putih, kita pun buat baju kulit anjing. Tak boleh, haram, najis.
Buat cuci macam mana pun tetap najis. Samak macam mana pun najis juga. Cuma perkataan samak dalam bahasa Melayu ni saya nak kena betulkan sikit. Kita faham samak tu cuci 7 kali. Cuci 7 kali, salah satu dengan tanah, sucilah dia. Itu samak dalam menyuci najis mughalazah. Yang kena najis, yang benda suci terkena najis. Ini samak yang dimaksud sini dibar. Dibar mana kulit, menyamak kulit. Dia tak sama. Bukan maknanya kita ambil ni kulit babi tak apa, kita cuci 7 kali suci. Tak ada suci dia. Kulit babi, kulit anjing cuci macam mana pun tak suci, tetap najis. Kulit lain boleh. Dan yang jadi daripada keduanya, babi jin ke, tak boleh, tak suci dia. Lain daripada anjing, babi dan keturunan dia, campuran dia, yang lain boleh. Yang 3 tu tak boleh. Iaitu jadi suci zahirnya, kulit dan batinnya dengan disamak. Samak ni bukan samak yang 7 kali tu, lain. Atau tersamak sendirinya. Boleh tak tersamak sendiri, tak ada orang cuci. Seperti jatuh ia dengan sendirinya kepada alat tempat menyamak. Kulit tu terjatuh, tersamak sendiri ni. Mesin dia cuci-cuci, dah keluar, dah bersih dah. Boleh juga. Dan yang menyamak tu bukan orang Islam pun suci juga. Tak syarat. Tidak disyarat. Atau dijatuhkan akan dia oleh angin, masuk dalam tempat samak tu, bersih, hilang kulit, hilang lendir-lendir, darah-darah semua hilang. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dubighal ihabu faqad tahura." Apabila disamak kulit bangkai, maka senya jadi sucilah ia. Disamak. Tak kira lah orang ke, apa ke, sendiri tersamak ke. Riwayat daripada Muslim. Jadi kalau kita beli kasut kasut buat pada kulit buaya macam ni. Kulit ni, kulit buaya ni. Tengok, bersih, tak ada apa, suci. Boleh pakai. Daripada Itali ni. Kata ni dah samak ni, kulit apa? Kulit babi. Tak ada. tak boleh. Dulu ada kasut sneakers, dia kata ada 3 lubang tu. Itu memang kulit babi. Itu tak boleh tu. Kalau dalam mazhab kita tak boleh, haram pakai. Mazhab Malik ya. Mazhab Malik kata boleh pakai, tak boleh makan. Pakai boleh. Ada lain sikit mazhab dia. Dia boleh digunakan, kita tak boleh. Keji je. Guna tak boleh, simpan tak boleh, benda najis. Bila guna tak boleh, simpan tak boleh. Itu memang kaedah dalam mazhab kita. Setiap benda yang haram diguna, maka haram disimpan. Simpan tak boleh, kena buang, najis. Apa lagi pakai? Tak boleh ambil manfaat. Haram kita ambil manfaat daripada dia tu. Sama ada pada pakaian, makanan, penggunaan itu ini, tak boleh. Kemudian dia kata apa lagi? Najis dia lah. Lepas tu dia kata lagi, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuhuru kulli adimin dibaruhu. Mensucikan tiap-tiap kulit bangkai itu dengan cara menyamak dia. Jadi maknanya ni Rasulullah sendiri yang izinkan. Syarak izinkan kita guna kulit-kulit ni. Ini riwayat Daruqutni. Kata Zarkashi dalam kitab Khadim, bermula yang dikendaki dengan batin kulit, iaitu barang yang batin ia di dalam kulit tu sendiri. Boleh suci. Dibuang lendir-lendir tu, darah-darah tu. Dan dikendaki dengan zahir kulit pula, barang yang nyata kelihatan pada kedua pihak kulit. Jadi dia nak bagi tahulah, yang kata nak kena samak ni, nak kena bersih ni, yang celah kulit tu, antara kulit dengan kulit tu batin. Kulit luar, kulit dalam. Celah tu kita panggil, itu kita panggil batin. Itu nak kena samak, kena bersih, hilang semua tu. Zahir bukan pada ke atas. Atas dengan bawah yang mata nampak. Yang mata nampak tu nama zahir. Yang mata tak nampak duduk kat dalam tu, itu nama batin. Batin kulit. Jadi dua-dua ni nak kena samak dan bersih. Dibersihkan betul.
pada nyata kelihatan pada kedua pihak, pihak atas, pihak bawah. Kulit yang pihak tumbuh bulu dan pihak yang bertemu dengan daging, itu nama dia batin. Itu nama dia zahir. Ini pihak tempat tumbuh bulu dan pihak bertemu dengan daging. Maka apabila suci zahirnya dan batinnya dengan disamak, sahlah sembahyang di dalamnya. Kita boleh pakai dia. Kita boleh pijak atas dia. Kita boleh buat sejadah. Itu maksud dia. Dan harus kita menjual dia. Boleh jual tak apa, tak najis. Yang haram menjual najis. Jual najis tak sah. Salah satu syarat jual beli, benda bukan najis. Itu macam beli baja kan. Baja taik tu. Tak sah kita beli tu. Lepas tu kena dihelah beli baja ni. Kita kata ni upah baja. Yang kita kosot, kita bayar harga tu. Sebab jual beli najis haram. Tak sah. Kita kosot ni bayar upah lah, upah baja. Ataupun kita hadiah dia kumpul-kumpul baja tu kan. Taik tu sikit tak boleh nak jual. Kita kosotkan ni upah baja. Dia kata harga tak apalah, ni upah dia. Kita jangan bayar harga. Jangan saya jual ni, saya beli ni baja ni 10 ringgit ni. Sebab najis. Najis tak sah dijual. Arak tak sah jual. Benda najis. Najis tak boleh jual beli, tak boleh. Jual beli najis tu haram. Haram serta tak sah. Sebab najis. Itu memang pekah begitu. Mutan najis lain, mutan najis boleh kita cuci bersih. Ni najis, ain tu najis. Apa sajalah, apa saja yang najis dijual tak sah. Masalah akad jual beli ni dia begini. Kalau mazhab kita memang tak lulus kecuali benda-benda hakir, benda-benda lekeh, daging, beli gula, beli benda kecil-kecil ni dimaafkanlah. Orang panggil bai' mu'attah. Benda yang kita semua dah maklum dah harga dia, dan barang tu bukanlah barang besar. Macam rumah, macam kereta, macam benda-benda tu besar. Baik, apa macam mana pula jual beli online tu? Jual beli online tu memang bukan mazhab Syafi'i lah. Dia kita panggil sebab jual beli ni, kaedah jual beli ni al-bai'u antaradin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jual beli itulah antara redha meredai. Jadi kenapa Syafi'i ni ketat sangat kena ada ijab kabul? Macam mana kita nak tahu dia redha? Senyap je. Kita bagi dia, kita pun ambil. Senyap. Kau redha tak redha ni aku ambil ni. Sebab tu kena ada akad. Akad tu supaya jelas. Benda ni saya jual kan, kata. Siapa ambil ni? Saya bagi tu pinjam ke, mana pula saya jual? Ada macam-macam dakwaan. Kalau ada akad dia jelas. Ada akad sebut kat luar, kat lidah ni. Macam mana kita nak tahu hati dia? Redha benda hati kan? Atau Syafi'i mensyaratkan dengan lafaz. Tulis tu kinayah. Tulis, kalau kita tulis, saya jual dengan kertas, baca, tu kinayah. Kalau diniat baru jadi. Tak niat tak jadi. Dalam bentuk tulisan. SMS. Jawab pun SMS. Saya beli buku ni. Baca. Itu nama kinayah. Semua macam talak juga. Talak tu dengan lafaz. Habis kalau dengan SMS, sah tak? Sah kalau niat. Sah. Aku cerai kau, talak saya buka. Tadi jam tak dia buka. Tak dia baca. Tak dia tu. Tak dapat baca. Buka. Ada. Ada baca. Dah niat. Dah tu. SMS. Tulisan SMS tulisan masuk. Mazhab Malik, mazhab-mazhab lain tak ada, tak ketat sangat, tak syarat. Mesti ada jual beli tu dengan lafaz aku jual dan aku beli. Jadi dia antara dia dah, redha meredai dah. Maknanya kalau kita kena tipu, kita redha lah. Orang sana benda tak nampak penjual kan. Barang pun tak nampak. Tak sampai, tapi dah jadi satu transaksi moden. Semua dah terima benda tu. Kita nak ketatkan dengan Syafi'i tu, ada cik kedai tu ni kan, barang semua online. Jadi dalam bab muamalat ni memang banyak kita tak berfatwa dengan mazhab Syafi'i kerana musyaqqah. Tapi kalau kita boleh buat, kita buatlah. Tapi kalau dalam bab ibadat, tak boleh. Kita tak, jarang kita bertaklid.
Tapi dalam masalah muamalat banyak. Sebab nak memudahkan transaksi. Walau bagaimanapun, bila diselidik daripada sudut semua syarat-syarat dan undang-undang dalam syariat, dalam jual beli ni sebenarnya adalah untuk mengelakkan gharar. Gharar ni makna tipu daya. Dan kalau kita tengok barakahnya fatwa mazhab tu dalam jual beli ni, memang selamat orang tu. Yang membeli selamat, yang menjual pun selamat. Contohlah, ini cerita luar sikit. Contoh, diorang bahas masalah baik takjil. Baik ajilah. Baik takjil ni maknanya benda tak ada lagi. Tak siap apa lagi. Cuma pelan je. Lepas tu ada tanah. Pemaju berkata, ni kita nak buat rumah kat sini. Harga sekian-sekian. Siapa nak booking, buat loan. Lepas 2 tahun, pemaju entah ke mana, tanah entah ke mana, duit entah ke mana. Kita dah butang dekat bank. Kena bayar tu. Tengok, banyak kes macam tu. Syafi'i tak boleh. Benda tak ada, tak siap, tak sah. Tak sah. Yeah. Baru dijual. Ini benda tak ada, plan ni, tinggal gambar. Dia punya gambar. Gambar 10 tingkat. Kita pun booking satu, bayar dulu. Benda tak ada. Beg takjil kata dia. Cari khilaf, cari. Ada khilaf kata boleh. Ramai yang kena tipu. Sebab tu kita kena faham asas jual beli muamalat Islam ni nak menyelamatkan daripada gharar, tipu daya. Selamat yang membeli, selamat yang menjual. Supaya kita tak tertipu. Jelas akad di situ. Ini tak ada teragak-agak ni apa ni. Ataupun akibat dia nanti orang tu kena tipu, dia kena tipu. Itu tujuan dia lah. Melainkan jual beli moden ni banyaklah benda-benda yang kena tengok balik. Lepas tu dia tengok lagi tahu ni. Ni dan tetapi kata dan harus menjual dia dan harus memakan dia. Makan kulit tu. Kita goreng dia, kita makan, kita panggang dia, kita potong dia, boleh? Sebab dah suci. Pada suatu yang basah. Dan memakan dia pada suatu yang basah. Tetapi haram memakai dia, silap. Harus memakai dia pada suatu yang basuh ke basah tu. Suatu yang basah, betul tak? Basah pun tak apa. Basah kena air, kita pakai boleh? Boleh, tak najis. Tetapi haram memakan dia. Haram makan. Dia harus dipakai, bukan makan. Bukan untuk dimakan. Jika ia daripada haiwan yang dimakan sekalipun, kerana sudah berpindah ia daripada hakikat makanan kepada hakikat pakaian. Oh, menarik ni. Kita ambil kulit ayam atau kulit apa lagi? Kulit lembu. Kulit lembu, kulit kambing kita dah buat baju. Dah bersih dah ni. Dah bersih, dah kemas semua. Buat baju. Jadi dia panggil apa tu? Panggil baju. Dah tak panggil makanan lah. Lepas tu kita makan baju tu. Kata ini kambing Ustaz. Apa hukum fiqah? Hukum fiqah kata haram. Haram makan baju. Ustaz, ni asal ini kain. Asal ini kulit kambing ni. Kambing sembelih. Asal dia sekarang kau panggil apa ni? Kambing ke? Baju. Fiqah kata baju. Bahasa kata ini sehelai baju. Kalau makan, dia sedang makan baju. Apa hukum makan baju? Walaupun baju tu buat benda kambing. Haram makan sebab dah tukar hakikat. Dah tak panggil makanan dah. Panggil baju. Wah. Adik ni kan makan baju. Dan tiada suci bulu. Bulu kulit tak suci. Ini menarik ni. Macam sekarang orang sekarang suka ambil kulit kangaroo kan, dia beli dekat Australia, saya tengok dia letak cantik. Letak kat sofa, letak ni. Tak apa. Tapi pergi buat semayang dia bulu kan. Bulu dia tak hilang tu. Bulu dia tu. Lawa tu. Lawa je lah, tapi tak disemayang tu. Bulu dia najis. Dia macam bulu kucing tak? Bulu dia najis. Pergi semayang tu. Tak sah semayang tu. Yang suci itu kulit. Bukan bulu. Sebab tu dalam fiqah dia halus.
Jildun tu kulit. Sya'run tu bulu. Bulu hukum dia lain. Ya. Bulu benda yang tak dimakan najis. Melainkan bulu binatang yang dimakan, yang disembelih. Contoh bulu kambing, boleh. Tak sembahyang atas bulu kambing, boleh, tak masalah. Dia benda yang boleh dimakan. Dah sembelih. Kucing sembelih? Ya. Tak sah. Tetap najis. Saya dah sembelih kucing tadi, Ustaz. Tadi. Itu maksudnya. Bulu kulit itu dengan disamak tak suci. Tak suci bulu kulit yang dengan samak. Kerana adalah alat penyamak, itu tiada memberi bekas ia padanya bulu, tetapi dimaafkan yang sedikit daripadanya bulu pada uruf. Mana 3 helai ke bawah lah, tak banyak, sikit. 3 helai, 2 helai. Susah nak kawal kan. Nak terlekat kat sikit 1, 2 tu, kat kulit tu, tak apa. Bermula hakikat menyamak itu. Macam mana cara dia? Ialah menanggalkan sekalian yang menjadikan dia busuk. Apa saja benda kat kulit tu yang boleh menyebabkan kulit tu busuk, kena hilangkan. Lendir-lendir, daging-daging, apa saja yang ada tu kita hilangkan semua, itulah samak. Selagi benda tu ada, cuci 7 kali air pun masih ada, belum suci lagi. Nampak seperti daging dan darah dan sekalian lendirnya dan basahnya dengan dan basuhnya, membasuh dia tu pula dengan barang suatu yang tajam rasanya. Bukan benda tu tajam, dia punya zat dia tu tajam. Zat tajam, bukan licin. Zat tajam, maksud dia tajam pada lidah, seperti tawas. Bila kita dia tajam. Bila dia kena tu, benda tu macam asid lah, dia tertanggal, maksud dia. Dan majakani, daun majakani kan, daun majakani tu boleh tak. Dan kulit kayu, kayu salam, dan barang sebagainya. Dan jikalau adalah ia alat itu najis sekalipun, seperti digunakan taik burung merpati, tak apa. Sebab tujuan kita bukan nak mengeluarkan zat-zat lendir tu. Walaupun kita pakai najis, tak apa. Taik merpati tu tajam tu. Kalau kita biar kat kereta tu, tak basuh sebulan, berlubang. Berlubang kereta tu, punya tajam tu. Itu maksud tajam tu. Dia menghilangkan zat itu. Dan zubal. Zubal tu taik-taik. Segala taik-taik, segala binatang. Najis-najis binatang, hingga hilanglah sekalian tersebut itu daripada kulit sekira-kira. Jika direndamkan dia kulit itu ke dalam air, nescaya tiada kembali kepadanya busuk. Cara kita nak test, kata kita dah betul-betul lah samak ni, lepas kita dah buang, kita dah cuci tu, masuk dah air, dia keluarkan balik, tengok lembik dia, lembut, dah tak ada apa dah, bau pun tak ada, busuk dah. Itulah makna sudah disamak. Tu masuk samak. Kita rendam dalam air, kita keluar, dah tak ada dah, macam kita rendam kain ni. Itu maksud dah hasil samak kita tu. Kemudian dia kata apa lagi? Maka pada ketika itu, ketika dah tak ada bau tu, jadilah sucilah ainnya, tetapi adalah ia mutanajis, seperti kain yang kena najis juga, kerana bertemu ia dengan alat penyamak yang najis, atau yang kena najis dengan kulit dahulu daripada suci ainnya, masih ada darah dia kan. Maka wajib membasuh dia dengan air yang suci lagi menyucikan. Lepas itu baru kita basuh dengan air untuk menghilangkan segala najis-najis yang asal tu. Dengan taik merpati lah, apa benda kita pakai tu hilang semua. Dan tiada memadai menyamak itu dengan barang yang tiada menanggali akan yang tersebut itu, seperti dilepa disalut, digosok akan dia dengan tanah. Ambil tanah, gosokkan tanah itu, tak mada.
atau dengan garam, tak hilang pun, atau dicampur akan dia dengan garam tu. Dan jikalau jadi kering ia dan tiada busuk baunya sekalipun, kerana sekalian lendirnya itu tiada hilang ia, kerana jika direndam akan dia ke dalam air, nescaya kembalilah kepadanya busuk. Ulama kita dah kaji dah. Kalau kita tak pakai segala benda-benda yang zat dia tajam, pakai batu, pakai tanah, pakai apa, nampak macam bersih. Cuba rendam tengok. Rendam tengok, betul tengok bau tengok, busuk kan? Berarti tak suci lagi tu. So, proses tu mesti sampai hilang semua tu. Tak kira lah kalau zaman sekarang ada bahan kimia ke chemical ke, boleh. Tak mesti pakai tai mati tu, tak. Lepas tu kata seumpamanya. Kalau ada zaman moden ni ada cara yang lain, lebih canggih lagi. Hilang bau semua tak ada. Boleh pakai. Sebab maqasid kita, kulit tu sendiri tak ada lendir. Kita pakai kasut tak ada bau apa dah. Dan tiada disyaratkan pada alat menyamak itu air atas qaul yang asah. Tak kena. Tak mesti pakai air. Alat semata. Dan tersebut dalam kitab Tuhfah bahawasanya berpindah darah kijang kepada jadi kasturi seperti berubah khamar menjadi cuka. Darah kijang darah najis, berubah menjadi kasturi. Sama hukum macam mana arak tukar jadi cuka dengan sendirinya. Maka dengan ini adalah najis ain yang jadi suci itu 3 perkara. Najis ain yang jadi suci itu 3 perkara. Adapun 3 lah. Apa dia tadi? 1 khamar. Kedua samak. Yang ketiga kijang, darah kijang menjadi kasturi. 3 lah, bukan 2. Dengan ini jadi 3. Campur 1 lagi. Darah kijang menjadi kasturi. Boleh pakai minyak wangi. Adapun ulat segala bangkai, maka tiadalah ia jadi daripada ain bangkai itu. Ulat-ulat tu. Hanya adalah ia jadi pada ufunah bangkai. Ufunah bangkai itu makna bakteria nama lagi. Bakteria busuk bangkai tu. Ufunah ni benda busuk. Busuk bangkai tu dihinggap oleh bakteria-bakteria tu, dia tumbuh jadi pula dah. Allah cipta ulat kat situ. Bukan daripada bangkai tu sendiri, Allah cipta bangkai daripada ulat tu. Maka tiadalah termasuk ia kepada bilangan tersebut itu. Bersalahan bagi mereka yang memasukkan dia tergolong sekali dalam tu. Jadi ain bangkai juga. Ulat-ulat kan. Tak boleh tu kena buang semua. Faslun pada menyatakan menghilangkan najis. Wallahu a'lam. Ni dah masuk cara-cara nak menghilangkan najis pula. Maknanya dah habis bab benda ain yang boleh menjadi suci dengan secara sendirinya. Ada soalan? Sebelum kita masuk kitab tu. Boleh. Tak apa. Termasuk teknikal masalah menghilangkan najis ni, termasuk masalah kita mencuci baju. Kalau mazhab Syafi'i, mencuci ain najis ni mesti air mutlak. Tapi timbul musyaqqah baju-baju yang tak boleh cuci dengan air. Seperti baju kot, jubah macam ni kena dry cleaning ni macam ni. Ni kalau basuh banyak kali rosak. Jadi kena dry cleaning. Dry cleaning tu dia pakai chemical. Pakai alat-alat tertentu dia keringkan tu. Macam mana tu? Sah dalam mazhab Hanafi. Taklid situ. Kalau kita pakai mazhab kita kacau, kedut. Ya. Ada lagi? Kulit babi. Kita nak buat apa dengan kasut? Dua tak sah pula. Bagi orang pakai subhat dah. Macam nak buat tu? Kacau tu. Mahal. Tu kata mahal tu masalah tu. Tu kata macam mana nak kena Cik Elah tu. Cik Elah. Cik Elah.
Aku nak hadiah kau ni, kau boleh tak hadiah? Kau hadiah kau ni, kau hadiah lah aku apa satu. Kita nama hadiah, kalau tukar, jual beli tu. Tukar, jual beli. Jual beli tak mesti duit. Nak tak aku tukar, aku bagi kasut, kau bagi beg. Tu jual beli. Haram juga. Tak sah juga. Ha? Tak boleh juga. Tu. Mana nak buat tu. Lepas tu duit tu kita buatlah bayar road tax ke apa kan. Yang makan. duit pintu kan. Tu mahal. Tu macam piano. Alat-alat hiburan yang barang mahal kan. Saxophone, gitar, lama-lama kan. Kalau mazhab kita kan jual tak sah tu. Macam mana? Kepada siapa? Tapi benda tu benda khilaf. Alat muzik ni ada khilaf. Ada mazhab boleh pakai. Mazhab kita je strict. Jual orang mazhab lain lah. Ataupun orang mazhab lain boleh. Tak masalah, boleh jual. Benda yang tukar tu sikitlah jual beli. Tukar tu jual beli. Jangan buat syarat lah. Jangan buat syarat. Jangan buat syarat dalam akad tu. Saya tukar ni dengan syarat awak bagi. Jangan. Bagi je. Itulah. Di luar akad. Direct tak boleh. Haram. Kucing apa? Boleh. Boleh, kucing ada manfaat. Manfaat dia boleh buat main-main, sonok-sonok, boleh. Boleh makan, tak masalah. Buat projek jual beli kucing, boleh. Kat rumah saya ada 5 ekor nak jual. British short hair. Apa hukum jual beli kucing? Boleh. Sebab dia binatang yang boleh dipelihara. Bila boleh pelihara, ada manfaat. Atas nama ada manfaat boleh. Walaupun manfaat tu sikit. Sah dijual. Jangan jual mercun. Jual mercun boleh tak jual mercun? Apa manfaat mercun? Sonok ustaz tengok. Sonok okey. Datuk ustaz-ustaz main tak? Macam mereka dah. Terhibur hati. Manfaat. Walaupun sikit ada manfaat, sah dijual. Macam biasa. Oh, beli anjing ah, beli anjing tak boleh. Nak akad jual beli tak boleh lah. Bagi hadiah lah kat dia. Hadiah upah dia jaga kucing, anjing tu ke. Kos khidmat dia. Boleh pelihara anjing tu boleh, beli anjing tu tak boleh. Akad lain. Akad lain. Dia hebah kat kita pun hebah dia duit ke. Ataupun atas nama hadiah ke. Jangan akad jual beli. Jangan saya jual ini anjing, saya beli ini anjing. Itu makna akad. Saya hebahlah duit RM1 ni sebab awak jaga, saya hadiah kat awak lah. Jual beli tak boleh. Jual anjing tak boleh. Memiliki anjing pun tak boleh. Bukan memiliki, khusus pakai. Apa dia? Ikhtisas. Milik tak ada, anjing najis. Cuma boleh pakai sebab dia ada manfaat. Masa anjing ada manfaat tapi dia najis. Dia ada banyak syarat jual beli ni. Barang tu, ain yang dijual beli tu, antara syarat dia mestilah dia tu benda yang boleh dilihat. Yang kedua, benda yang tidak najis. Yang ketiga, bukan alat-alat yang haram. Alat permainan yang haram, alat hiburan dan lain-lain. Ada syarat tu jual beli tu. Jadi katalah sekarang ni benda tu ada manfaat. Tapi ini pula dah najis. Kucing pun tak semua kucing yang boleh dijual. Kucing hutan tak haram dijual. Tak sah. Kucing hutan tu mahal tu. Kucing hutan. Tapi dia makan daging. Dia dah bersifat macam rimau. Kalau bela banyak mana pun dia cekau juga. Dia tak ada macam kucing dia raung kan. Cantik. Mahal kau jual tu. RM1,000 tu. Wow. Beribu je tu. Kat Pahang tu mana ada nak jual. Tak boleh. Haram jual. Tak sah jual beli ni. Baik, besok apa ni? Kat mana kita ni?
42 bawah sekali. Bawah Empat baris daripada bawah. Bawah zawadu tu. Maka bahawasanya tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ani iyaya wa iyyakum bi barakatih. Kitab Tanwirul Qulub muka surat 42 kat bawah sekali. Baris yang ke 4. Dan lagi dia kata dan ibadah mana kita nak baca ni? Dia kena atas sikit tu. Mana nak bawa, nak ambil ni? Mana? Misal mana tu? Ada. Kita ayat Quran kan dia bagi akhirnya firman-Nya. Dia punya cerita dia start dari mana tu? Itu perempuan itu melontarkan ke dalam setiada tu. Pergi tak ya, itu, dan jangan keluar engkau daripada tidak engkau bawa sesuatu yang belum. Qala dan jangan keluar engkau. Maka dan jangan keluar engkau daripadanya. Berkata penghulu bagi hamba-Nya. Misal yang lain. Seperti berkata penghulu bagi hamba-Nya. Ini contoh nak faham tentang takbir orang yang bertakbir bersama-sama Tuhan dan orang yang meyakini rezeki dia tu dia bersama-sama Allah, bukan daripada diri dia. Maka misal dia. Misal nak bagi kita faham lagi tadi. Berkatalah penghulu bagi hamba, pergilah engkau kepada bumi di sana dan jangan keluar engkau daripadanya. Kau pergi ke satu tempat yang kalau keluar dah. Dan kau bawa sesuatu yang menolong, yang boleh membantu engkau nak duduk pada tanah tu. Cari bawa dah apa-apa bekalan. Maka apabila disuruh makan ia, sesuatu yang boleh menolong atasnya tinggal padanya tanah, maka dikasih atasnya apa-apa yang kurang, supaya sentiasalah dia betah duduk kat situ padanya. Seperti demikian itu. Dia nak buat misal masalah rezeki ni. Macam mana satu orang yang tuan dia suruh dia duduk kat satu tanah, usahakan tanah tu, segala bekalan makanan apa semua tuan dia tanggung. Apa kurang cakap, tuan dia akan hantarkan. Kurang, tuan dia hantarkan. Bagi tahu je. Tuan dia akan, sebab tuan yang suruh duduk situ. Maka bila disuruh makan sesuatu yang menolong, atas tinggal padanya. Maka dikasih atasnya apa-apa yang kurang. Maknanya yang tak ada bagi tahu. Supaya sentiasalah dia tu boleh duduk betah kat situ. Seperti demikian itu, kata Syekh Ibn Athaillah, hamba dijadikan Tuhan duduk dalam dunia ini, disuruhnya berbuat bekal ibadat dan ibadah bagi akhiratnya. Apa dia kata? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbuat bekallah kamu, maka bahawa sungguhnya sebagus-bagus bekal akhirat itu takwa. Takwa Allah. Maka maklum, apabila disuruh kita menuntut bekal akhirat, maka dia haruskan baginya mengambillah ia daripada dunia, supaya menolong atasnya berbuat bekal itu. Kita disuruh buat bekal akhirat. Jadi dalam proses nak buat bekal akhirat, nak hidup kat dunia ni, dia haruskan kita ambil apa yang kat dunia ni, sebab nak buat bekal akhirat. Tak salah kita ambil bekal dunia ni untuk buat bekal akhirat. Ni ayat ni turun dalam surah Al-Baqarah, cerita orang pergi haji. Cerita ada satu golongan yang nak pergi haji tak nak buat bekal. Ni cerita orang tawakal bodoh. Pergi tak nak buat bekal. Lepas tu dalam perjalanan, sedangkan dia tak sampai maqam tawakal bulat. Lepas tu bila dia lapar, dia minta orang. Minta je, aku tawakal ni. Minta kat orang dalam perjalanan haji dulu pakai unta kan. Dia jalan, bila dia lapar, dia minta orang. Bila lapar, minta orang. Tu tawakal apa tu? Dia kalau tawakal betul tu tak minta orang senyap. Lapar pun senyap.
Allah tahu. Allah gerakkan orang tu bagi dia. Dia minta tak ada. Itu tawakal. Jadi kalau kita tak sampai makam situ, kita nak buat tawakal tak boleh. Maka kalau kita tak sampai, wa tazawwadu. Bawa bekas ni. Tapi dalam hati kita Allah bagi rezeki, tapi kita kena buat supaya tujuan dia dalam keadaan terdesak, kita ada ni, tak minta kat orang. Jadi dalam proses kita mencari akhirat itu, bekalan kita ni, kalau ni wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dia ada rahsia sini. Ada rahsia. Wa tazawwadu, carilah kamu bekal. Maka daripada banyak-banyak bekalan tu yang paling bagus takwa. Maknanya kalau kamu ni mencari takwa pada Allah, bekalan yang kamu nak makan minum ni jangan risau. Nanti Allah hantar. Macam mana cara Allah hantar? Melalui makhluk dia lah. Bukan macam Allah hantar, Allah yang hantar. Jadi apa? Kau bukan Allah kan? Tak boleh. Nak dengan Tuhan juga. Bukan macam tu. Dia jadi sampai tahap Allah gerakkan orang tu bagi dia. Bukan dia minta kat orang tu. Dia ada tanda dia. Kita tak mengharap. Kalau kita mengharap, tak betul. Itu salah. Kita marah pula orang tak bagi. Tak boleh. Itu maknanya kita tak sampai makam tawakal tu. Belum takwa betul lagi. Niat kita tak ikhlas. Kita buat hidup dalam dunia ni bukan nak takwa dengan Tuhan. Kita kena tengok balik. Kena hati-hati. Lepas tu dia kata ni, maka maklum apa habis. Tuhan kan. Misal lain. Seperti menyuruh penghulu itu bagi hambanya pada bustan. Bustan tu apa? Kebun. Allah suruh, Tuhan itu suruh hamba dia kat kebun ni, bertanam padanya. Kau tanam sini, tanam apple, sini tanam anggur, sini tanam pisang, apa-apa rupa pohon kayu, apa sajalah pokok-pokok ni. Maka memperbuatlah dia hamba yang disuruh itu, dia pun tanam. Maka sungguhnya penghulunya itu tiadalah menegah ia baginya daripada makan buah itu bustan. Penghulu tak larang. Kau tanam, ada buah, makan. Nak makan lah. Apabila memakan hamba itu, menolong padanya duduk dalam bustan. Bustan tu makna kebun. Ni Tuhan kata kau duduk sini, kau buatlah kerja tanam pokok-pokok ni. Kalau lapar ambil lah. Sekadar untuk kau makanlah. Tapi kerja kau tanam pokok ni. Tapi jangan lebih-lebih. Dengan tiada lebih pada adat. Mentang-mentang dia bagi can, habis pokok tuan, habis semua kan. Seperti demikianlah hamba di dalam dunia. Disuruh ibadat. Bukan suruh makan, bukan suruh cik makan, suruh ibadat. Maka tiadalah menegah Tuhan. Tuhan tak larang. Rezekinya yang ditanggungnya tak larang. Rezeki yang Tuhan tanggung nak makan-makan lah. Nak berkereta lah. Nak bersih-bersih lah. Nak berjalan-jalan lah. Tapi matlamat yang lupa. Ibadat. Satu. Dan misal lain nak faham lagi masalah rezeki ni. Seperti menanamkan bapa itu pohon kayu yang banyak. Seorang bapa menanam pokok, cacah pokok tanam. Dan membuat rumah besar-besar, rumah dia besar. Maka dikata orang baginya, kerana apa engkau buat ni? Ni tanam pokok banyak-banyak, buat rumah besar-besar tak apa. Jawabnya, kerana anakku diharap dapat keluar buahnya. Nanti dapat anak aku keluar buah, anak aku boleh makan. Maka apabila mensediakan bapa itu bagi anaknya, sebelum adanya anak pada dunia, engkau menegahkan ia akan dia. Maka apabila mensediakan bapa itu bagi anaknya, sebelum adanya anak pada dunia, engkau tegarkan ia akan dia, sudah keluar anaknya, seperti yang demikian itu. Hamba dengan Tuhan, mensediakan Tuhan akan rezeki mereka itu, sebelum ada lagi dalam dunia ni. Dah sedia dah. Rezeki kita semua Tuhan dah tulis dah. Bila 40 tahun mana rezeki kita. Umur 30 kan mana rezeki. Umur 50 bila pula rezeki kita. Dah siap. Kerana dahulu kurnianya daripada ada engkau. Kau tak ada lagi Tuhan, Allah dah siap dah. Macam mana bapak ni dia siapkan anak dia belum lahir lagi. Dia dah ready dah. Bila anak dia dah lahir, dah ada dah. Dah siap ini makan dia, ini rumah dia, ini. Macam itulah Allah Ta'ala lebih lagi. Kita tak ada, Tuhan dah siap dah. Kasih Tuhan ada rezeki itu dah sedia dah. Belum kau ada lagi.
Maka apabila faham engkau demikian itu, adakah menegah Tuhan engkau rezeki yang dibahagikan pada dahulu itu? Tak ada Tuhan nak marah, tak ada Tuhan nak tegah. Sebab dia dah sediakan dah. Memang ada punya. Tiadalah menegah ia bagi engkau suatu yang disediakan itu. Melainkan itu bukan rezeki kita. Sebab tu Tuhan tegah. Memang bukan hak kita. Cuba macam mana pun tak dapat. Misal yang lain lagi nak faham kita. Seperti seorang raja disuruhnya tukang berusaha dalam rumahnya. Raja dia panggil tukang kayu, tukang buat kerja kat rumah dia, rumah raja. Maka tiadalah patut ia tiada mengasihi makan tukang tu. Buat kerja-kerja tukang ni makan je ni. Makan sendiri lah. Takkan Tuhan nak itu. Raja mesti bagi siap makan, minum. Kerana bersangat murahnya raja tu, dia bagi makan sedap. Seperti demikian itu Tuhan dengan hamba-Nya di dalam dunia ini. Kerana dunia ni negeri Allah Ta'ala. Tukang tu pula hamba-Nya. Amal itu taat dan upahnya masuk syurga. Baru tadi saya baca satu bab dalam fiqh. Dan satu kitab cerita masalah seorang hamba Allah ni. Ini masalah sebut yarhamkallah. Nak cerita macam mana amal ibadat sekecil-kecil amal ni. Dia tengah duduk tepi sungai. Dia duduk dalam ni sungai, ni darat, kat sungai Nil, kat Mesir. Dia duduk dalam kapal besar. Tiba-tiba dia dengar ada orang bersin kat seberang sungai tu. Sampai kat darat dia dengar orang bersin. Alhamdulillah. Dia pun bayar 1 dirham untuk sewa perahu kecil. Ni kapal besar, ada perahu kecil. Nak buat tu saya nak pergi darat sekejap. Sampai depan orang tu. Assalamualaikum. Salam. Yarhamkallah. Lepas tu dia balik. Lepas tu orang tanya, tuan gimana tadi? Pergi sana nak tashmid. Tashmid mana nak mendoakan orang bersin tadi. Dia sebut Alhamdulillah. Jadi sunat sebut ya, tapi aku takut dia tak dengar. Aku pergi sampai dia dengar. Lepas tu malam tu, mendengarlah satu suara kat langit. Suara Allah Ta'ala buat satu suara. Hai penumpang-penumpang sekalian, ketahuilah Allah telah memberikan bawanya si Polan bin Polan ni yang sewa buk kecil tu telah membeli syurga dengan harga 1 dirham. Dia telah membeli syurga dengan harga 1 dirham. Allah, dia sebab dia sewa tu. Tujuan ni nak pergi ujung sana. Nak doakan orang tu. Tashmid mana sunat kita mendoakan orang yang sebut Alhamdulillah, kita baca Alhamdulillah, yarhamkallah. Itu ya. Dengan sebab amal itu, dia beri syurga. Maksudnya, dia telah memberi syurga tu dengan harga 1 dirham. Lepas tu, moral of the story tu, jangan kita meremehkan amal kecil. Alah, saya tak banyak duit, saya ada RM1 nak sedekah. Jangan kita pandang kecil ni. Mungkin yang tu ikhlas. Yang RM10,000 kita bagi nak orang tengok. Yang RM1 tu tak teringat pun dah. Yang RM1 tu pula masukkan kita dalam syurga. Macam tadi, 1 dirham tadi tu. Tak ada benda pun 1 dirham. Ada RM1 dah, 1 dirham. Sewa bot, nak pergi semata-mata nak sebut yarhamkallah. Balasan ni syurga. Tu kata. Amal ni tak mesti besar. Penting dia ikhlas tadi tu. Sama sini balik. Mana tadi? 43 Dan maka mana tadi? Atas waris. Tiadalah Allah yang. Dan tiadalah Allah Ta'ala itu menyuruh engkau sahaja. Bukan kau seorang disuruh. Dan tiada mengasihi ia suatu rezeki menolong atas engkau. Kita ni cerita dah tukang tadi dah. Kita ni tukang lah. Yang Allah suruh buat amal. Amal tu apa dia? Taat. Upah. Dia masuk syurga. Dan tiadalah Allah Ta'ala tu menyuruh engkau sahaja. Suruh je. Tapi tak ada bagi apa. Dan tak mengasihi suatu rezeki menolong atas engkau. Tu sangka buruk dengan Tuhan tu. Tuhan nak bagi boleh, tak bagi boleh kan. Ni kita buat baik ni, Tuhan boleh tak bagi. Memang betul lah. Memang Tuhan tu harus bagi. Tapi kalau kita sangka Tuhan tak bagi tu, kita kata Tuhan boleh tak bagi. Dia kan rasa was-was.
insecure kalau kita buat Tuhan bagi tidak ni. Ada perasaan macam tu. Itu termasuk buruk sangka dengan Tuhan. Memanglah Tuhan tu boleh bagi, boleh tak bagi. Semua orang tahu tu. Itu sifat Tuhan. Masalah ni Tuhan tu nak bagi tak? Sangkaan awak macam mana? Sangkaan awak Tuhan bagi tak bagi? Sangkaan saya Tuhan macam tak bagi kot. Mungkin berat sikit. Tu buruk sangka. Ana inda zani abdi. Aku ni ikut sangkaan hamba ku. Kalau hamba ku sangka aku dekat, dekatlah aku tu. Kalau hamba aku dah sangka, tak adalah tu. Aku mengikut sangkaan hamba ku. Cuma kalau kita sangka baik dengan Allah Ta'ala, kalau kita buat sejengkal, dia akan datang sehasta. Kalau sehasta, sedepa. Kalau kita berjalan, dia berlari. Hadis sahih kan? Menunjukkan maknanya, kita dengan Tuhan ni, bila kita berbisnes dengan Tuhan ni, kita amat sikit je. Wah, dia punya nak bagi kita tu punya dah banyak. Jadi, sangkaan kita macam tu. Kalau kita sangka macam tu, Tuhan akan ikut sangkaan kita. Itu maksud dia. Ana inda zoni abdi. Aku ikut sangkaan hamba. Dia sangka aku bermaaf, aku bermaaf. Dia sangka aku tak maaf, aku tak maaf. Kau buruk sangka dengan Allah. Macam ni. Kita buat amal, Tuhan tanggung rezeki, ya ke? Sangka baik. Takkanlah Tuhan tak tanggung kita buat kerja dia ni. Takkan Tuhan tak bagi. Sangka baik. Maka dia kata sini, misal yang lain nak faham lagi. Seperti menyuruh raja rakyatnya pergi melawan seteru, pergi lawan. Bersungguh-sungguh. Maka maklum dikasihnya oleh raja makanan dan suatu yang menolong atas mereka tu. Maklum dah tu. Maka jika dapat itu negeri, bila berjaya pula, diharuskannya makan sesuatu sebagai hadiah daripadanya. Dengan amanah. Seperti yang demikian itulah Tuhan menyuruh memerang syaitan. Maka bila dia suruh mereka itu demikian itu, perang syaitan, maka dia haruslah memakan suatu rezeki je, penat perang syaitan kan, supaya menolong dia nak perang syaitan itu. Kerana meninggalkan makan dan minum, tiadalah kuat berbuat ibadat. Takkan pergi perang makan tak minum tak. Tuhan jamin. Kerja kita dah buat dah, takkan Tuhan tak bagi. Nak sampai makam tu. Nak sampai makam, aku buat kerja Allah, Allah bagi aku upah. Nak sampai situ tu. Nak nampak benda gaib tu. Lepas tu, saya bincang dengan anak saya. Dia manusia ni. Kita ni, dalam secara fitrah, Allah jadikan kita ni ada satu sifat. Sifat apa? Sifat nak percaya. Trust, percaya. Kalau manusia ni, dia tak percaya dengan satu benda, dia mesti goyang. Dia mesti akan bersifat was-was. Tak percaya. Percaya tu iman. Sebab tu manusia ni, dia perlu nak percaya. Percaya pada apa? Percaya pada apa? Percaya pada yang gaib. Manusia kalau dia tak percaya pada yang gaib, dia memang hidup di huru-hara. Tapi yang gaib tu, ada kala betul, ada kala salah. Itu nombor dua. Yang penting dia kena percaya. Kalau tak ada sifat percaya, trust in something or someone, macam mana nak hidup? Faham tak faham? Lepas tu kalau kita tengok, kenapa orang-orang yang ahli tinju, Muhammad Ali, apa nama tu, Mike Tyson, di hujung-hujung masuk Islam, kenapa? Apa dia cari? Sebab setelah mereka dah kuat dan menang-menang, satu tahap tu dia tak lagi. Tak cukup. Power tu dia tahu, dia kekuatan dia tak boleh selesai masalah dia. Ketika tu dia akan turn mencari, mempercayai sesuatu yang gaib. Kalau betul dia cari, dia akan jumpa Allah. Nanti yang masuk Islam tu. Problem dia trust. Kalau tak ada trust, macam ni. Kita duduk dalam rumah ni sebab kita berani duduk rumah ni. Kita percaya dalam rumah ni, rumah Tuan Mazlan ni, kan? Agak-agak dia punya atap ni runtuh ni. Sini. Tak runtuh. Elok ni. Sebab tu kita berani duduk ni, sebab kita percaya dia tak runtuh. Lepas tu, kenapa ustaz berani mengajar lambat-lambat ni? Saya percaya Tuan Mazlan ni suka. Lagi lambat lagi bagus. Cuba saya tak percaya. Cepat. Kita percaya kan? Kita percaya tu kita berani buat. Tak percaya, tak duduk ni. Percaya.
Kenapa bagi masuk semua ni? Tak ada penyambun ni. Sebab percaya. So trust, percaya. Percaya tu asas iman. Iman tu percaya. Percaya pada apa? Percaya yang gaib. Apa yang gaib? Rezeki tu gaib. Baru gitu. Percaya dengan rezeki ni satu benda yang datang pada gaib. Selagi kita tak percaya tu, kita takkan senang hati. Fikir besok macam mana? Esok lusa macam mana? Sebulan lagi nak makan macam mana? Kang anak aku sakit macam mana? Tu yang panik. Dia jadi panik, risau. Kerisauan tu datang sebab tak percaya. Lepas tu orang beriman dia tenang. Dia percaya gaib. Ketenangan tu hari sebab dia percaya. Tak ada percaya. Cuba hidup tak percaya. Saya duduk sebab saya boleh duduk tenang. Percaya? Saya tak percaya. Ni kan ni roboh kan ni. Tak percaya. Asas ilmu, asas semua ialah percaya. Kalau bahasa Inggeris trust. We have to have a trust. Lepas tu datanglah Rasulullah. Mu kena percaya rezekimu tangan Tuhan. Bukan dengan kecerdikanmu, dengan kepandaianmu, dengan kehebatanmu tu tak ada. Tuhan. Cuba letak kat situ. Barulah Allah gerakkan alam ni. Dia datanglah. Sebab kita percaya tu. Dan percaya tu tak terhad pada orang Islam. Banyak kadang-kadang kita tu, kadang saya orang Hindu datang. Percaya, tengok ni orang ada baik punya orang. Dia doa kita boleh sihat tu. Dia hantar pisang, dia hantar. Saya pernah masuk tu, pisang dia hantar tu. Bawa pisang. Buat apa ni? Kasih satu tandan pisang. Doa saya sihat. Hindu. Percaya. Dia apa cerita pun percaya. Tak percaya, tak ada. Selagi kita tak percaya tu iman. Iman tu aman. Selagi tak ada iman, tak ada aman. Tu hidup tak aman, tak percaya. Sembayang boleh sembayang tapi hati tak percaya. Mana ada aman? Tak percaya. Tak percaya jodoh tangan Tuhan, tak percaya rezeki tangan Tuhan, tak percaya, tak yakin. Percaya tu pula ada label pula. Percaya sangat, percaya sikit, percaya kurang, percaya penuh. Percaya penuh tu iman. Masuk sini balik. Jadi maka maklum dikasih habis. Misal lain ni Misal lain lagi. Misalnya yang lain seperti seorang menanam pokok kayu, berkendak dapat buah. Tu yang dia nampak tu. Dia tanam pokok kayu, dia nak dapat buah. Maka tiadalah lupa ia daripadanya menuang air pada pohon. Itu yang dia nampak. Dia tuang air, pokok naik. Dia tuang air. Tak lupa dia tuang air. Kerana jika tiada dituang air padanya, mati pokok kayu itu. Seperti engkau, hei hamba, kayu yang ditanam Tuhan. Kita ni macam pokok kayu yang Tuhan tanam. Tuhan tanam kita macam pokok kayu tu. Tiap-tiap waktu datang kurnianya, kurniaan Allah. Dan rezekinya dia kasih, dia akan bagi kita tu. Rezeki tu akan datang. Kurniaan tu pasti datang. Macam pokok tadi dah. Kita ni macam pokok yang ditanam. Kita ni Allah tanam kita kat dunia ni. Rezeki tak datang. Tak boleh lah. Maka jangan kau sangka Tuhan tiada mengasihi rezeki, kerana tiada lupa bagi suatu yang ditanam itu. Takkan Tuhan nak lupa, dia dah tanam. Tuhan la ta'khudhu sinatun wala naum. Tak mengantuk, tak tidur, tak lupa. Mana Maha Suci Tuhan dia boleh lupa kat kita tu. Misal yang lain lagi nak faham. Seperti anak kecil bersama-sama bapaknya, dan tiadalah payah dan susah ia, kerana diketahuinya bahawasanya bapaknya sebenarnya kasih dan mengasihi sesuatu yang disukanya. Seperti demikian itu orang mukmin. Tiada duka cita bersama-sama Allah Ta'ala daripada hal rezekinya, kerana mengetahui ia bahawasanya Tuhan tiada meninggalkan daripada kurnianya dan tiada memutus rahmat daripadanya. Yang ni dia tengok. Kalau kita kaji tawakal budak. Tawakal budaknya tawakal budak. Tawakal budak ni, budak bayi tu, dia tak bayi tu. Selagi mak dia tak nampak mak dia menangis. Wah, mak dia nampak mak dia. Dia pun peluk. Senyap. Tadi menangis. Apa dia faham? Dia faham mak dia ni akan jaga dia. Dia tak ada akal tu. Dia tawakal. Dia percaya. Dia percaya kat orang ni akan jaga dia. Cuba kita ambil dia. Cuba Ali pegang dia.
Nangis. Tak percaya kau. Lama dia percaya kita baru kita dia pegang ni kan. Dia tawakal kita pula. Tawakal macam tu lah. Tu tawakal budak kecil. Yakin dengan Allah tu lebih pada yakin pada budak kecil yakin kat bapak dia. Lebih ni. Bapak tu takkan biarkan dia tenang. Dia duduk dengan bapak dia senyap. Macam tu kita. Kalau betul kita tawakal dengan Tuhan macam bayi duduk dengan bapak dengan mak dia. Siap. Tak risau dah. Lepas tu dia kata apa lagi? Misal lagi yang banyak misal ni. Ni semua misal-misal ni nak mentahkikkan faham kita tu. Yang Tuhan tu lebih lagi. Misal lagi dia nak kata bersama orang rezeki mengetahui Tuhan dan tiada meninggal daripada dunia, tiadalah memutus rahmat bagi. Misal lain seperti hamba mempunyai penghulu. Bersangat kaya tok penghulu dia tu. Tuan itu kaya. Dan menyuruh kepadanya tiada dan murah kepadanya. Apa dia nak semua bagi. Tidak pernah tidak mengasihi baginya. Tuan itu. Dan hamba itu pula bersangatlah percaya ia dengan kemurahan Tuhan itu dan kurnianya Tuhan itu. Maka sebab demikian itu tiada tadbir dan tiada ikhtiar ia bersama-sama penghulunya. Sebab dia percaya dah. Buat apa nak buat kerja? Tuhan ni tanggung dia. Dan menserahkan ia kepadanya. Inilah sebab taubat Syakikul Balkhi. Syakikul Balkha. Siapa dia ni? Satu orang wali Allah. Rahimahullahu ta'ala. Katanya, ni orang sufi ni. Cerita dia taubat. Berjalan aku pada waktu bersangat-sangat lapar. Syakikul Balkha ni, dia satu hari dia berjalan lapar. Dan tiada makanan pada masa itu. Maka berjumpalah aku seorang laki-laki. Muda. Bersangat sukalah hatinya. Maka aku katakan baginya, hei orang muda, tiadakah engkau mengetahui hal orang itu bersangat-sangat lapar? Dia jalan kaki. Dia lapar ni. Makanan tak ada. Dia tersempak satu budak muda. Bersangat sukalah hati dia. Seronok aku jumpa budak dia. Aku pun cakap kat dia, hei orang muda, engkau tahu tak tentang orang yang sangat lapar? Jawabnya, tiada aku peduli. Kerana penghuluku ada. Punya dusun seorang dirinya daripadanya datang kepada kami. Tiap-tiap hari suatu yang berhajat kami kepadanya. Dia tengah lapar. Dia tengah lapar, dia nampak satu orang muda. Alhamdulillah. Tapi dia orang sufi. Dia tak boleh minta direct. Jadi dia cakap lah, kau pernah jumpa tak orang lapar? Maksud dia diri dia lah tu. Kau tak pernah rasa lapar? Aku tak dah risau lapar ni. Aku ni tinggal kat satu dusun, boh aku baik. Apa nak makan dia bagi makan lah. Tak risau. Tak pernah risau lapar. Dia kata lah. Dusun seorang diri daripada yang datang kami tiap-tiap hari suatu berhajat apa kami nak semua dapat. Maka tiba-tiba aku pun berfikirlah dalam hatiku ni. Jika adalah penghulu orang muda ini punya demikian hal, maka Tuhanku baginya gedung 7 lapis langit. 7 lapis bumi. Lagi besar daripada Tuhan ini. Maka aku terlebih benarnya dan percaya daripada penghulunya. Tak jadi minta. Tak jadi minta. Atau start jadi wali tu. Malu. Itu kata, orang yang nak jadi wali Allah ni, first kali, dia kena terbuka ilmu boleh dipelajari from everything and each thing. Dia kata tu. Dia tidak boleh menutup pintu rahmat Tuhan. Aku hanya dapat ilmu dengan guruku itu. Tak boleh tu, tak betul tu. Itu baru start permulaan. Murid dia 3. Talib, muta'alim, murid. 3 peringkat. Catat ni. Talib, orang yang sedang menuntut. Macam kita ni talib lah ni. Menuntut ilmu. Talib. Yang kedua, muta'alim. Muta'alim, orang yang dah belajar ada ilmu, cuma dia nak cari ilmu lagi. Nak betulkan lagi ilmu yang dia ada ni. Nak barakah lagi ilmu dia. Itu muta'alim. Yang ketiga, kita panggil murid. Murid ni, orang yang berjalan kepada Allah. Salik. Murid ataupun salik. Dia dah mula berjalan. Orang yang menghendaki Tuhannya. Murid ni, dia talib, dia belajar dengan guru. Muta'alim, dia belajar dengan
ulama. Ya? Murid belajar dengan siapa? Dia kena belajar daripada semua. Mursyid dia akan ajar dia, belajar daripada semua benda dan setiap benda. Dia mesti terbuka. Bila orang tu cakap, dia nampak Tuhan yang ajar melalui orang tu. Walaupun orang yang cakap tu Cina apik yang tak tahu apa. Walaupun yang cakap tu, dia nampak Tuhan ajar dia tu. Itu baru betul. Macam ni. Dia belajar daripada satu orang muda yang tak, orang muda tu tak pasal kata dia mengajar dia. Orang muda tu cakap je, saya okey, saya tak ada masalah. Tuan saya okey, saya tak ada masalah. Lapar-lapar ni. Aku yang lapar dia tak perasan. Kalau dia boleh percaya dengan Tuhan dia, Tuhan aku lebih daripada Tuhan dia. Kenapa aku tak percayakan Tuhan aku? Teguran Allah tu melalui peristiwa itu. Itu maksud dia. Syahdan. Bermula perumpamaan misalnya seorang berusaha tetapi tiada melihat ia kepadanya. Kepada usaha tu. Hanya senya melihat datang rezekinya itu daripada Allah. Mana contoh orang yang usaha dia kerja tapi dia tak nampak rezeki itu daripada benda tu. Usaha dia nampak daripada Allah. Seperti seorang duduk di bawah mizab. Tahu mizab? Pancuran emas. Duduk bawah pancuran emas kat Kaabah tu. Kaabah tu dia pancuran tu. Bila hujan keluar air tu akan mengalir, mandi kat bawah tu. Pancuran emas tu. Sunat kita mandi bawah pancuran emas. Air yang turun kat atas Kaabah. Jadi dia kata, umpama satu orang yang duduk bawah mizab, pancuran emas dekat Kaabah tu. Ya? Apabila datang hujan, maka syukur ia akan Allah Ta'ala. Dan tiada lazim mengenai air itu ke atasnya. Kerana ketahui bahawasanya tiada keluar air itu menunjukkan tiada hujan. Tak faham? Orang yang mempercayai pada Allah, tidak percaya pada ikhtiar itu, macam orang tunggu air hujan bawah mizab. Mizab tu pancuran emas lah. Macam kita air pipe lah. Kalau air pipe tu tak keluar, kalau orang tu marah pipe tu orang bodoh tu. Bodoh punya pipe. Apa air tak keluar ni? Dia sepak pipe tu. Padahal apa? Air datang dari mana? Sungai. Kenapa air tak keluar? Tak payah. Tak payah. Kau tak payah kena potong lah. Dia marah ni. Apalah pipe ni? Itu orang tak reti. Kalau dia reti, dia tak marah pipe tu. Sebab pipe tu hanya menyalurkan air daripada sungai. Macam tu je orang duduk bawah mizab tu. Duduk bawah tu, tunggu je. Bila dapat air, alhamdulillah, syukur lah. Sebab dia tak marah kat mizab tu. Sebab dia tahu mizab tu hanyalah pancuran yang menyalurkan air hujan. Bukan air hujan tu daripada dia. Daripada siapa? Daripada Allah. Jadi, samalah kita berusaha. Usaha tu macam mizab tu. Usaha tu macam pancuran tu. Tempat Allah mengalirkan rezeki kita ni. Tuan Haji Mazlan, rezeki dia melalui kemah tu. Lagi banyak kemah dia bagi kita pinjam, dia lagi selalu banyak lagi. Lagi dia, rezeki dia melalui situ. Bukan kemah tu bagi dia rezeki, tapi melalui itu Allah bagi dia. Dia syukur. Bantu pula lagi itu gini. Lagi Tuhan bagi lagi, lagi Tuhan bagi, lagi Tuhan bagi lagi. Sebab dia yakin. Tiba-tiba kemah dia tak ada orang nak sewa. Apa tu? apa? Itu. Zaman kena COVID, PKP. Habis semua. Orang pun tak ada dah. Nak komplain, nak marah kemah tu. Apa punya kemah ni? Kenapa kau tak bisa tu? Itu tempat saluran je, nak marah macam mana? Macam orang tunggu bawah pancuran emas. Hujan tak turun, takkan nak marah pada pancuran emas. Air tak datang. Kenapa kau tak keluar-keluar? Kerana yang menurunkan air itu Allah. Allah turunkan hujan, bukan pancuran emas tu. Ni hanya dia bagi faham. Perumpamaan orang yang berusaha tapi tak tengok pada usaha tu, macam orang yang tunggu air hujan di bawah mizab. Dia syukur bila hujan tu turun, mizab dia mandi dan tak lazim mengenai air itu atasnya. Sebab dia tahu tiada keluar air itu menunjukkan tak hujan. Bukan pasal benda tu tak keluar air. Maka seperti itulah seorang masuk pada usaha ikhtiar dan hemahnya dan hatinya bergantung kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan inilah wasilah yang dipilih Allah untuk menyalurkan rezeki itu pada aku. Wasilah untuk Allah pilih ke Allah lah. Kadang-kadang lepas 2 tahun tiba-tiba mungkin bukan melalui ini, melalui jalan ni pula dah. Macam dulu bila PKP tu, berapa ramai orang-orang kerja
steward pramugara tu, lalas jual nasi lemak je tepi jalan. Pilot jual nasi, laku pula. Lebih pula daripada gaji dia tu. Rezeki Allah. Tapi kalau orang tu dia nampak, dia tunggu situ. Padahal sebenarnya Allah nak alih rezeki dia melalui cara lain pula. Itu kerja Tuhan lah. Dia adalah tanda-tanda dan isyarat dia bila dia dah kena pindah tu. Jangan tunggu lagi lah. Lepas tu kata apa ni? Dan tiada berpegang ia kepada usahanya tu. Dan misalnya seorang berpegang pada usaha pula. Ni contoh orang ni, dia tak nampak Tuhan, dia nampak usaha dia yang bagi dia rezeki. Kepandaian kepala otak dia lah menyebabkan dia rezeki dia banyak. Persiapan dia lah yang bagi dia rezeki. Dan lupa kepada Allah. Seperti seorang orang tukang binatang. Dia lalu kat sebelah orang tukang jaga binatang. Dan orang yang punya, dengan orang yang tuan punya binatang. Maka tiada peduli binatang itu kepada tuan binatang tu. Faham? Satu orang lalulah orang tukang, maknanya penjaga binatang. Bila penjaga tu balaci lah. Kena bayar 1,000 jaga saya punya lembu. Lepas tu tuan dia tak tengok lah, tukang tu dah jaga, tukang jaga lembu tu. Bila tuan punya lembu tu sendiri datang lepas sebulan, maka tak dipeduli oleh binatang. Binatang tu tak tahu. Kan? Binatang tu tak tahu. Padahal tu tuan dia tu. Dan suka ia binatang lembu tu kepada tukang kepalanya. Lembu tu, wah ni. Lembu tu bila tuan jaga dia datang, wah dia tahu dah mesti makanan sampai punya. Tapi bila bos kandang tu datang, lembu tu buat tak tahu. Lembu tu buat tak tahu. Kerana tiadalah mengetahui datang rezekinya lain daripada tukang itu. Seperti demikian, misalnya seorang, jadi maknanya apa tu? Orang yang tak nampak Tuhan bagi rezeki, nampak orang yang bagi. Macam lembu tu lah. Macam lembu. Tengok lembu. Macam aku kan. Sama lah. Bila tuan dia datang buat tahu. Allah, dia pilih tuan dia tu. Kan? Lembu, aku tuan ni. Buat tak tahu kan. Cecak lembu tu. Kau aku jual nanti kan. Dia buat tak tahu kan. Tapi bila dia punya tukang datang, wah, dia layan lebih daripada tuan dia. Walaupun tukang tu paksa lembu tu. Aku bukan tuan kau lah. Tu buat tak tahu. Mu tuan. Mu. Macam itulah perumpamaan orang yang tak nampak Allah Ta'ala. Dia nampak usaha dia yang bagi. Macam lembu tadi tu. Allahu Akbar. Maka dia kata apa ni? Contoh lagi sikit. Maka tiada peduli binatang itu kepada tuan binatang. Suka ia kepada tukang gembalanya. Kerana tiada mengetahui datang rezeki sebenarnya yang beli lembu, yang bayar gaji gembala tu, yang letakkan ke tuan tu daripada tukang itu. Seperti demikianlah misalnya seorang melihat datang rezeki daripada hamba Allah dan tiada melihat Tuhan yang mengasihi itu. Dia nampak orang tu bagi dia rezeki. Bila orang tu tak bagi dia marah. Mana tak bagi ni? Lu tak tahu bulan bagi, dapat tak bagi? Tak betul lah awak ni. Dia marah orang tu pula. Tak nampak kata Tuhan yang bagi. Misalnya seorang berusaha dan tiada berpegang kepada usaha. Apa contoh? Dia usaha tapi dia tak pegang kat usaha tu. Seperti dua orang laki-laki, seorang punya akal yang bagus dan seorang kurang akal. Maka orang yang punya akal itu, apabila datang ia kepada rumah pancuran, tempat pancuran, tiada keluar air daripadanya. Orang yang kurang akal ni, maka orang yang berakal, yang cerdik maksud dia, bila datang tempat pancuran air tu, air pancur lah, air paip, tak keluar air daripadanya. Dasarnya mengetahui ia ada orang memegang itu air, ada orang tahan air ni, lepas tu air tak sampai. Maka pergilah ia kepadanya orang yang tahan air itu, supaya dapat keluar air itu. Dan orang yang kurang akal, yang tak cerdik, datang ia kepada pancuran. Bila pancuran tak keluar air, katanya apa? Celaka kau pancuran, kenapa kau tak keluar? Oi pancuran, keluar air. Senya berhajat aku kepadanya air.
Dikatalah orang baginya, sebenarnya engkau ni orang kurang akal. Kerana tiadalah pancuran itu mendengar yang kau pergi marah dia buat apa? Atau boleh memperbuat sesuatu. Hanya sebenarnya tempat lalu air daripadanya. Seperti itulah jika tiada dapat engkau harta daripada usaha itu. Kau usaha-usaha, kau dah plan, kau dah buat semua perancangan cantik dah. Tak macam mana tak dapat pula. Allah, ini pula jadi, itulah jadi. Atau binasa pula, bukan takat tu. Rosak habis, plan hancur. Kerana demikian itu sebab sahaja. Yang mengasihi pada hakikat Allah Ta'ala. Allahumma la mani'a lima ataita wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang boleh menegah kalau Allah sudah nak memberi, dan tidak ada siapa boleh memberi kalau Allah sudah menegah. Itu tauhid kita tu. Lepas tu dia kata apa lagi? Dan yang menegahkan pun Allah Ta'ala juga. Syahdan bermula misal, wallahu a'lam. Jadi semua ni nak mengasuh tauhid kita tu. Nak mengasuh, membetulkan hala tuju hati perasaan. Segala tujuan, segala apa saja yang menimpa kita tu adalah semata-mata wasilah nak mencapai iman kamil. Kesempurnaan iman sebelum kita tutup mata. Sebab tu kadang-kadang orang tak faham, Ustaz, saya semenjak saya dah mula beribadah ni, macam-macam bala tu pun bukan makin okey, makin macam tak okey. Saya berdoa Allah bagi saya mudarat lagi. Jawapannya apa? Tidakkah Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yujibul muttar, hanya Allah memperkenankan orang yang muttar. Muttar mana? Orang yang dah berhajat, dah tak nampak jalan lain dah. Jadi kadang-kadang Tuhan ni, kita susah, tapi susah kita tak maksimum. Tak maksimum lagi, kita berdoa. Tapi doa kita separuh hati. Sebab kita punya susah tu boleh makan lagi, boleh minum lagi, boleh berjalan lagi. Lepas kita berdoa tu, dia mari boom, 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 sampai kita dok. Apa ni semua tak boleh ni. Stop sini, start sini, start. Sebenarnya Tuhan tu, dia buat tu, nak menjadikan kita ni memenuhi syarat. Muktar tadi tu. Kita pun tolak usaha ikhtiar kita, tolak cerdik kita, tolak nasihat orang ni, minta tolong 100% pada Allah. Ketika itu Allah memperkenankan doa. Innama yujibul muktar. Maksudnya Allah nak perkenan tu ada syarat. Kita kena jadi orang muktar dulu. Muktar tu maknanya orang yang dah tak nampak jalan lain dah. Nak duduk dalam keadaan tu, kalau tak ada ujian tak dapat. Macam orang Palestin sekarang ni. Orang sana dah sampai dah tak ada. Sekat sini, keluar tak boleh. Nak keluar tak boleh, sini tak boleh, mana nak pergi ni? Tak ada lain menengok ke langit. Ketika tu tulus ikhlas berdoa. Itu yang roda nak meletup pusing balik tu. Ayat dom masuk balik. Berlakulah perkara-perkara mencari adat. Berlakulah perkara yang tak boleh terfikir. Dah 30 hari tak hancur-hancur lagi. Masuk pun tak boleh. Tentera keluar pula tentera. Wah, tak gila tu. Tak gila dia buatnya askar-askar Israel tu. Tu Allah buat tu kat dia tu, diviralkan kat kita ni supaya kita pun naik semangat lah. Berpegang pada Allah, bukan semangat pergi perang tu. Semangat nak pegang kat Tuhan. Saya tengok satu viral tu. Sekarang ni penduduk Gaza tu, dia bila malam diorang buat tayangan, diorang seronok. Buat macam bangunan tinggi, dia buat tayangan macam wayang. Pasang video Bill Gates kosam ni pergi bom sana. Ramai-ramai tengok macam tonton TV. Allahu Akbar. Allah, kebesaran Tuhan. Ni mati ni. Yang mati. Yang kena bom. Tapi di saat hati itu dah tak ada tempat dah berpaling hanya kepada Allah, perkara-perkara mencari adab berlaku. Ada satu kisah seorang ibu, dia mimpi anak dia mati. Anak dia tengah lari kat dia, betul kena bom. Anak tengah lari ni kena bom. Malam tu mak ni mimpi. Dia pergi jumpa anak dia. Dia kata, apa khabar kau anak? Entahlah mak. Yang saya tahu saya tengah berlari nak jumpa ibu, lari, tiba-tiba dah masuk dekat satu taman. Cantik taman tu. Kau tak rasa sakit ke? Tak ada, tapi rasa macam kena cubit. Kata, macam kena cubit. Masa nyawa tu kena cabut, dia rasa macam kena cubit. Lepas tu dia dah tak nampak dah. Split second. Dia lagi, masuk ke dalam taman. Syahid. Tu masuk syahid. Betul-betul lah kata apa yang dalam kitab-kitab kata tu. Orang yang nak mati syahid ni, sesaat sebelum nyawa dia cabut, dia buka. Kasyafna ankal ghita. Buka. Dia dah nampak dah nak pergi mana. Nyawa dia kena tarik pun dia tak perasan.
saat orang nak mati syahid itu, di saat sebelum bom tu jatuh, dia dah nampak. Buka. Jadi bila mati tu, mati tersenyum. Mati dalam iman, kata Firabi. Sebab dia dah nampak. Kita ni tak tahu lagi. Wallahualam. Mudah-mudahan Allah pilihlah kan. Doa kepada mereka tu mendapat kesejahteraan dan keselamatan. Sejak kita yang mengaji sini. A'udzubillahi minasyaitanir bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bi ilmi qulubana wasta'min asrarana wa syghal bil i'tibari afkarana. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Takabbarallahu minkum. Assalamualaikum. Apa itu? Pasal percaya pada gaib tadi kan. Adalah Iman. cabang iman. Saya nak tanya orang yang bukan Islam kan lah. Orang kafir lah kan. Percaya Yahudi Israel tu, ada yang percaya kepada Mesias, Dajjal Al-Masih lah. Dia tunggu waktu tu. Waktu Palestin ni Hamas serang untuk tahu, ada juga yang percaya pada Quran. Akhir zaman nanti mereka akan dibunuh satu-satu. Diorang lari ke airport. Itu macam mana tu? Ada yang percaya pada Mesias, ada yang percaya pada Al-Quran. I'tiqad. Kepercayaan tu kita panggil i'tiqad. I'tiqad di mana kepercayaan 100%. Kekuatan i'tiqad itu menyebabkan seorang tu bertindak dalam bentuk fizikal. Jadi dia akan mempertahankan apa yang dia percaya. Cuma beza dia, i'tiqad ni boleh betul, boleh salah. Sebab i'tiqad tu lah kepercayaan. Satu orang boleh percaya satu benda yang tak betul, tapi sebab dia percaya penuh, dia akan bertindak berdasarkan apa dia percaya. Sebab tu ada i'tiqad yang batil, ada i'tiqad yang hak. I'tiqad tetap i'tiqad. Kalau i'tiqad itu betul dengan yang sebenar. Yang sebenar itu apa? Ahli sunnah wal jamaah. Maka itu namanya beriman. Kalau i'tiqad itu tak muafakat dengan sebenar, itu namanya kufur. Dia percaya, tapi i'tiqad juga tu. I'tiqad yang salah. Ya. Kita ni sebelum kita sampai pada tahap i'tiqad, kita ni waham, sangkaan, jahil, tak tahu apa. Lepas tu daripada kita tak tahu apa tu, kita sedikit keyakinan, waham. Kemudian naik lagi kepada syak, naik lagi kepada zon, dan akhir sekali dia bulat. Bila bulat tu namanya i'tiqad lah. Apakah i'tiqad tu salah betul lagi tu? Lepas tu sekarang ni ada 3 agama i'tiqad lain-lain. Ya. 3 agama, Kristian i'tiqad Al-Masih Isa turun. Yahudi i'tiqad Al-Masih dia tu Dajjal. Kita i'tiqad Nabi Isa juga, tapi Isa kata sebagai penyelamat untuk ni. I'tiqad 3 ni, satu betul, 2 salah. Kan? Jadi orang yang sampai pada keputusan dalam hati dia benda ni betul, dia semangat, tu yang dia pergi situ. Salah betul tu cerita lain. Sebab tu tak semua orang Islam yang sampai sana, yang sanggup mati sana, sebab dia tak sampai pada i'tiqad jazam. Orang Yahudi pun tak semua yang macam tu. Ada yang duk kat TikTok seronok je, dia pun tak sampai situ. Orang Kristian pun tak semua yang pergi situ nak macam tu. Yang sampai jazam situ. Maknanya dalam kepala dia, pemerhatian dalam hati dia, inilah yang sebenarnya. Walaupun yang sebenar tu tak benar. Faham baik-baik dah. I'tiqad tak mesti betul. I'tiqad yang betul itu namanya ma'rifah. Kalau ada betul, itu nama kenal betul-betul. Ma'rifah itu iman lah. Kalau ma'rifat dia tak betul, i'tiqad tak betul, kufur. Jahil murakkab nama dia. I'tiqad yang tak betul nama dia jahil murakkab. Dia yakin satu benda yang salah. Yang dia yakin tu tak betul, dan dia tak tahu kata dia tak betul. Tapi sebab dia yakin tu, dia akan bertindak dengan
dengan tegas, saya akan tunggu. Wah, kita beri dia tunggu tak tahu salah. Bukan masalah salah betul, masalah iktikad. Dia dah bulat hati dia, dia yakin. Yang dia yakin tu lah. Walaupun yang dia yakin tu tak betul. Nampak tak? Macam orang jalan atas api lah. Dia yakin api ni tak bakar kaki dia. Dia jalan. Betul tak terbakar? Masalah dia yakin yang membakar tu Allah tak Allah tu nombor dua tu. Dah yakin belum? Yakin. Yakin jadi. Walaupun yakin ni tak betul. Nampak? Lepas tu ada orang tanya, ada dalam satu event, TED, dia tunjuk macam benda-benda yang luar biasa. Beberapa orang kat hospital di China, orang ni ada barah otak. Dalam tu nampak ada barah dalam skrin. Lepas tu dia panggil beberapa orang Buddha, Sami Buddha, berubat dengan cara zikir dia, zikir Buddha tu. Lok. Duduk keliling patient tu. Lepas tu dia orang tengok kat skrin tu. Ni live ni, dia tunjuk. Lepas tu orang dia ram. Zikir. Zikir cara dia lah. Lepas tu dia tumpu kat sakit tu. Hilang sakit tu. Kat skrin tu hilang. Macam mana tu? Sebab dia yakin tu jadi. Dosa tak dosa tu nombor dua lah. Hilang. Beza dengan kita apa? Kita yakin benda tu boleh sembuh dengan zikir. Tapi zikir kita betul. Zikir dia tak betul. Betul tak betul nombor dua, yakin tak? Yakin. Yakin Allah bagi juga tu. Tapi yang yakin sini kufur. Yakin sini iman. Siraj. Allah bagi juga. Sebab diikut law. Dia yakin. Itu maksud dia tu. Itikad tu. Kita sebab tu pentingnya Muhammadur Rasulullah. Nak menerangkan risalah. Yang ni benar, yang ni tak benar. Kita buang yang ni, semua habislah. Buddha betul, ni jadi liberal ni. Asalkan kau percaya Tuhan satu, kau jadilah tu. Memang jadi pun. Sebab Tuhan perkenankan juga. Tapi adakah benar sehingga kau ni benar yang benar atau benar yang salah? Tu. Kalau tak ada Muhammadur Rasulullah tak boleh. Lepas tu kena asyhadu alla ilallah wa asyhadu anna Rasulullah. Asyhadu tu makna keyakinan pada yang gaib. Yang tak nampak, yang boleh mengubat, yang boleh tu. Ada benda tu. Cuma adakah betul yang kau yakin tu? Kena ada guru. Baru betul. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.